Dah live dah. Dah live dah? Dah. Tu live tu. Tak nampak ke? Okey. Nampak tak? Nampak mah. Okey. Sekejap ya. Belum nak tengok ni. Sekejap. Hai, nama saya Amma. Ni Zulaika. Ni Adam. Sekejap, duduk elok. Korang dah tengok dah? Okey. Hai. 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 Sekejap ya, nak buat dekat IG pula. Assalamualaikum. Bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada 3 orang. Oh, ya ada ni lah. Tu, apa dah? Wah, malunya. Ada bisnes lah tadi yang nampak. Bisnes apa punya pula? Aman nampak bisnes apa? Eh, Alah, Dr. Sak. Dr. Sak. Mak kami tu masuk. Sekejap ya semua. Tengah set up untuk masuk ke ibu tu? Ibu. sekejap ya, sekejap. Sak kicau ni. Dr. Sak. Dr. Sak. Ibu like. Love. Sekejap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana ni? Dekat IG ni, sekejap ya. Nak live dekat IG ni. Sekejap semua. Macam mana? Nanti dia bosan lagi. Ha, bosan? Yelah. Bosan ke? Tunggu lama-lama. Ya ke? Yelah. Alamak, macam mana ni dekat IG ni? Story. Assalamualaikum lah dia kata. Assalamualaikum. Masuk ke tu? Waalaikumsalam. Sekejap ya. Sekejap. Dengar tu. Kejap ni. Diamlah. Okay, sekejap. Yelah. 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 Sa. Kita dah Okey. habis ni. Okey. Bila Apa ni? Ambil nak mula ni. Sekejap ya. Orang dah tunggu lama dah ni. Ya ke? Orang dah tunggu lama dah. Ya ke? Bosan dah. Nanti bertutup nanti. Ya ke? Tak nak tengok dah. Ya ke? Kejap. Apa yang suka? Sekejap ya. Okey. Ika, muka kami tak nampak ni. Yo. Ada. Yes. Wah. Oi, Ada apa tadi? ada 5 orang lah. Woi, ramainya. Nuzak. Allah Akbar. Woi. Sekejap ya. Melakar sikit, Okey. Mak. Janganlah. Okey, Baik. jom. Start dah. Okey, dah start dah. Sekejap. Siap. Diamlah, Ma. Bising lah, Ma. Weh, dah stop. Tu dah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai tercabut Tengah sudah. buka dekat IG. Dekat IG dia IG, macam buat ada. paparan baru. Oh, dia sini lah. Okey, Pegang. baik. Kenapa nak Okey, baik. Sebelum tu, sambil-sambil nak buka ni, kita nasyid sama-sama bersama dengan anak-anak ni. Anak-anak nak nasyid sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Zakia, ya Kak Ju. Ni bersama dengan siapa ni? Anak saudara. Siapa nama? Sebut nama. Amma. Adam. Muhammad Adam. Dengar lagi seorang, siapa nama? Siti Laika. Siti Zulaika. Okey. Saya tunjuklah muka sikit. Okay. Okey, Hey, baik. kami tak nampak muka kami ni. Tak nampak. Okey, sekejap dekat IG tak boleh kerja. Sebelum tu, kita Asyik. nasyid sama-sama. Nasyid mari mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Allah. Sama-sama lah. Siapa pernah dengar nasyid ni? Okey, satu ni. Okey. Nasyid sama-sama. Asyik sama-sama. Nampak orang tadi 5, sekarang 4. Oh, Ahmad Adam. Okey. Sama-sama. Dengar tak? Jelas ya? Tentang Nabi kita. Agar engkau Nabi-Mu sendiri. Jelas tak? Kuat tak? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
seorang nabi ibu dan ayahnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dicintai Tuhan, yang diberi nama Muhammad. Dari Muhammad inilah seluruh yang ada diciptakan. Ikut. Ya, ikut lah ni. Ya, asyik. Dah. Adalah Nabi yang Isa dan Mi'rajnya, bukannya laksana bulan purnama, karena cahayanya yang terang. Hamba Allah yang paling Mengenal Nabi. Mengenal Nabi. semoga menerima ujian yang berbagai-bagai keadaan. Ibu Sia. Indonesia. Lama tak? Ih, orang dah tahu dah. Kita tengok hari dah dekat live. Nampak tak macam ada jam? Mak Tok tengok. Kasih sayangnya kepada Malu kat mana dah? sia. Lekal Adam Aman. Ini. Mana? Okey. Tengok ni. Kerana nak habis dah. Dapat pujian Lama tak ada. Lama je pun. Nah. Habis dah. Okey, terus mula. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Terima kepada kasih. Samad. Okey, baik. Okey dah ha. Okey, boleh dengar tepi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buat semua di FB, di IG tadi. Duk kodek rupanya IG dia ada buat baru. Tak ada. Info ni tak kena mana pula. Belum. Tak ada. Okey, Sekejap kita je. baca buku. Tak ada. Okey. Okey, baik. Ada. Ya, Assalamualaikum. Ya, kita tengok bermula. Assalamualaikum. Ya, Saat Kek Comel, Kak Zakia, Kak Ju. Terima kasih. Ya, nasyid semangat anak-anak nasyid. Ya, Kak Sia. Mak. Mak Jamila. Ya, meriah malam ni. Malam ni nak bersama-sama, nak nasyid sama-sama selawat Nabi. Kebetulan ibu dia pun ada kerja, jadi duduk sama-sama nak dengar sirah Nabi. Okay, jadi itu tadi kita mulakan tadi dengan selawat Nabi, nasyid mari mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah lambat sikit sebab ada kode IG. Punya IG dia ada baru, ikon baru tak jumpa untuk butang live. Jadi semua sekarang ni malam ni di FB je lah. Kita tumpu di FB. Baik, Assalamualaikum lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey, kita mulakan majlis perkongsian ilmu kita pada malam ini dengan Ummul Kitab. Kita niatkan untuk diri kita sendiri, ibu ayah kita, guru-guru, juga kaum muslimin dan muslimat, dan juga khususnya buat penulis kitab yang kita menelaah setiap hari Khamis pada Jumaat ni, iaitu Syekh Abu Hasan Ali Al-Hasani Al-Nadwi, dan juga buat seluruh penulis sirah Nabi Muhammad, penulis kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ialah malam siri ke-6. Dah 6. Rupanya dah sebulan 2 minggu lebih kurang, dah 6 kali dah kita bersama-sama berkongsi satu dalam majlis perkongsian ilmu mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua yang join. Jadi bolehlah sama-sama boleh share dengan rakan-rakan atau grup-grup semoga yang nak tahu sirah Nabi, mungkin tak ada masa nak baca ataupun dah baca tapi nak ingat balik. Jadi dengan perkongsian kita sampai kepada kawan-kawan kita yang lain, dan moga-moga Allah kira sebagai amal ibadah kita, kerana berkongsi sama-sama manfaat ilmu ini. Okey, jadi pada malam ini ialah kita ada saya sebutkan dalam kitab ni ada 200 lebih bab. Malam ini adalah bab yang ke-7 dan yang ke-8. Okey, jelas ya? Bab yang ke-7 dan bab yang ke-8. Bab yang ke-7 iaitu perkongsi tentang Nabi dibesarkan di desa Bani Sa'ad, iaitu disusui dan dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian mengenai kisah dada Nabi dibelah oleh 2 orang malaikat. Juga bab 8, Nabi dikembalikan semula ke pangkuan ibunya, dan Nabi hidup bersama ibunya sebentar dan akhirnya menziarahi makam ayahnya, dan akhirnya untuk malam ini sehinggalah kisah ibu Nabi iaitu Siti Aminah meninggal dunia. Jadi tadi nasyid boleh dengar kan? Dan siapa ayahnya, siapa ibunya sebagai ulangan. Nasyid ni sebenarnya budak-budak suka. Bila nasyid kita lebih ingat. Rentak-rentak tu. Jadi budak-budak lebih ingat. Okey, sekarang kita masuk kepada bab 7. Bersedia ya semua? InsyaAllah sekarang pukul 9 suku. Moga-moga pada malam Jumaat ini ada keberkatan yang Allah limpahkan kepada kita kerana mendengar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita teruskan, iaitu bagaimana bab ini telah Nabi dibesarkan di desa Bani Sa'ad. Di desa Bani Sa'ad sekejap. Nabi dibesarkan di desa Bani Sa'ad. Sudah menjadi adat kebiasaan para ibu daripada kalangan orang Arab Badui, mereka akan mencari satu pekerjaan, iaitu menyusukan anak-anak daripada kota Mekah. Okay, yang tinggal jauh di pedalaman, mereka akan datang ke Mekah untuk mengambil anak-anak untuk sebagai upah susuan. Jadi masyarakat Arab ni mengambil anak-anak untuk susuannya, tujuannya apa? Sebab apa orang Arab pula beri kepada orang Arab Badui untuk menyusukan anak-anak mereka ni? Yang pertama, tujuannya disebutkan ialah kerana untuk nak menghindarkan anak-anak
penduduk di Mekah supaya tidak terjebak dengan penyakit berjangkit. Wallahu alam, ni disebutkan di dalam ni, maksudnya tak mau anak-anak ni didedahkan dengan penyakit berjangkit. Jadi apabila mereka hidup di pendalaman, maka mereka akan menjadi anak yang sihat, membesar dengan keadaan yang sihat. Okey. Yang keduanya iaitu di samping itu, sebab apa anak-anak penduduk Mekah pergi menyusu ataupun pergi berada bersama dengan ibu susuan di pendalaman orang Arab Badui. Yang kedua ialah supaya mereka lebih menguasai bahasa Arab jati atau bahasa Arab tulen. Okey, bahasa Arab, ada bahasa Arab sebenarnya kalau kita tengok macam bahasa Melayu kita lah, cakap bahasa Melayu, ada pelbagai logat kan, pelbagai bahasa bercampur-campur, bahasa Kelantan, maksudnya sebutan tu dah berubah-ubah. Tetapi apabila berada bersama dengan perkampungan Bani Sa'ad ni, mereka disusukan oleh orang Arab Badui, maksudnya mereka membesar dalam suasana peringkat usia tu mereka didedahkan dengan bahasa Arab licin. Okey, ni sinar lampu ni bagi cerah. Lampu jadi cerah, licin lah. Okey. Jadi mereka dibesarkan dengan suasana bahasa Arab yang fushah, yang bahasa Arab yang jati ataupun tulen. Okey. Tidak bercampur. Jadi bahasa Arab mereka eloklah. Kira bahasa Arab yang bahasa Arab baku lah, kita kata bahasa Arab yang tulen dia. Okey, yang ketiga sebab nak biasakan mereka ni dengan kesusahan. Apabila mereka berada di perkampungan ibu yang mereka susukan tu, maksudnya mereka berada dalam suasana yang susah, kehidupan yang susah, dan mereka berada dalam tahal lasak. Kalau diberi kemewahan, kita tahu bahawa mereka akan kurang lasaknya. Tapi bila mereka diuji dengan kesusahan, maka membesarlah anak-anak ini dengan tahal lasak dan hidup dalam keadaan suasana udara yang sihat, yang aman, nyaman. Okay, mungkinlah dekat Mekah, mungkin dah orang datang kan kat Mekah sebagai tempat tumpuan. Jadi kita mereka tak mau penyakit-penyakit daripada negara lain ke apa semua dapat kepada anak-anak generasi mereka. Jadi mereka dah menjadi adat anak-anak di Mekah bila lahir akan ada orang Arab Badui datang untuk mengambil untuk disusukan. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, sebelum Nabi diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah, kita tahu dah minggu lepas kita dah dengar cerita bagaimana Nabi disusukan oleh ibunya dalam lebih kurang dalam seminggu. Kemudian disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah, iaitu hamba yang dah dimerdekakan oleh Abu Jahal yang diceritakan minggu lepas. Okey, kemudian barulah Halimatus Sa'diyah yang kita akan ceritakan pada malam ini. Dan juga untuk makluman tambahan, selain Nabi Muhammad SAW, Suwaibatul Aslamiyah, hamba kepada yang kita ceritakan minggu lepas, Abu Lahab, dia juga menyusukan Hamzah. Maksudnya Hamzah bin Abdul Muttalib ialah bapa saudara Nabi, dalam masa yang sama juga adalah saudara susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seorang lagi yang menyusu dengan Suwaibatul Aslamiyah ialah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Nama-nama ini kita akan dengar dalam sirah dalam bab-bab lain. Okey, siapakah Abdullah ni? Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi merupakan suami kepada Ummu Salamah binti Zatul Raqib, Abu Umayyah, atau lebih dikenali dengan gelaran Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, di mana ibu Abu Salamah ini iaitu Birrah binti Abdul Muttalib. Pernah dengar kan nama Birrah, iaitu ibu saudara Nabi, anak Abdul Muttalib yang dah diceritakan pada siri yang lepas. Jadi dengan kata lain, Abdullah ini juga saudara susuan dan juga sepupu Nabi juga. Okey, jadi semua mereka adalah dari kalangan begitu, dari pusing-pusing saudara susuan, adik-beradik, sepupu. Okey. Jadi sekarang mari kita nak dengar pula cerita. Dalam kisah ni dibawakan riwayat cerita bagaimana Halimatus Sa'diyah menceritakan sendiri bagaimana perjalanan hidup mereka daripada mula nak dapatkan Nabi Muhammad SAW sehinggalah kehidupan mereka memelihara Nabi Muhammad SAW. Ini diceritakan oleh Halimah sendiri, direkodkan oleh penulis-penulis sejarah, penulis sirah. Okey, termasuklah kita dah diceritakan pada siri pertama kan, daripada Ibnu Ishaq, kemudian disampaikan kepada penulis-penulis sehinggalah kepada kita sekarang dalam banyak penyampaian. Dan ini adalah diceritakan oleh Halimah sendiri, iaitu Halimah ceritakan pada tahun tersebut adalah di kampung mereka ni tahun kemarau. Kemarau, tak ada apa pun tinggal pada kami. Jadi Halimah memutuskan untuk bersama-sama rombongan ibu-ibu yang hendak mengambil anak susuan pada kota Mekah. Jadi pada waktu itu yang Halimah pergi bersama dengan anaknya yang masih menyusu dan suaminya. Okey, dan suaminya. Kemudian
Siapa nama suaminya ni? Kita akan lihat lagi. Dia panggil dengan diberi nama gelaran Abu Qabsyah. Okey, jadi suaminya ni dia pergi bersama dengan seekor keldai keputih-putihan yang bernama, keldai pun ada nama disebut dalam kitab ni, Qamra. Nama keldai ni ikut bersama dengan, yang bawa bersama dengan Halimah dan suaminya, anak baby ni, namanya Qamra. Selain itu dia ada bersamanya juga seekor unta tua. Seekor unta tua yang sebenarnya dah tak boleh keluarkan susu dah, walaupun setitik. Sehingga ke waktu malam anak dia menangis sebab Halimah pun kekurangan susu, binatang peliharaan pun kekurangan susu. Jadi anak tak boleh tidur bila, bayangkan anak kita kalau lapar, cari susu, kalau susu badan tak cukup, kita akan cari lagi susu lain kan, susu tepung dan sebagainya untuk nak bagi anak tu kenyang. Bila anak kenyang tidur. Tapi ini tidak berlaku pada Halimah, anaknya menangis dan sebagainya. Jadi perlu mencari punca pendapatan lain supaya mereka hidup dalam keadaan, walaupun tak adalah teruk sangat sampai tak boleh nak minum, tak ada apa kan. Jadi kerana itu mereka perlu berusaha mencari anak untuk disusukan supaya mereka menerima upahan daripada pekerjaan tersebut. Jadi dengan keldai yang kurus, yang lemah ini, akhirnya mereka pun pergilah bersama dengan rombongan tu ke Mekah. Pada ketika rombongan mereka pergi ke Mekah ni, pada ketika ini dalam rombongan mereka lah yang paling lambat sekali perjalanan. Sebab keldai tu tak bermaya. Keldai tu kelaparan. Jadi dalam keadaan perjalanan tu, mereka lah paling lambat di belakang, sehingga kawan kata cepatlah sikit rombongan yang lain kan. Cepatlah sikit sebab kita nak sampai cepat ni. Tapi mereka dalam belakang sekali tak sampai jugalah akhirnya ke Mekah. Apabila sampai di Mekah, sebenarnya dalam rombongan tu mereka ditawarkan, Abdul Muttalib sebagai penguasa Datuk Nabi di Mekah waktu itu menawarkan, ini dia cucu saya Muhammad hendak disusukan. Pada waktu itu apabila mereka mendengar Muhammad tidak ada ayah, Nabi Muhammad tidak ada ayah dan anak yatim piatu, maka mereka tak mau lagi, tak mau. Mereka tak mau susukan. Jadi mereka cari lagi orang lain, sehinggalah Halimah kata sampailah satu saat semua orang dah dapat dah anak untuk dibawa balik untuk disusukan. Halimah tak ada langsung. Tak ada langsung yang disusu. Jadi waktu tu dia teringat, tadi ada anak, tak apalah, anak yatim pun tak apalah, asalkan ada bayi yang perlu dibawa pulang untuk disusukan. Jadi setelah itu suaminya berkata, suami dia Abu Qabsyah yang namanya Al-Haris yang dibeli dan terkenal dengan gelaran Abu Qabsyah. Dia mengatakan tak apalah, ambil lah, moga-moga Allah beri berkat kepada kita sekeluarga. Lalu Halimah kata, Halimah pun mengambillah Nabi Muhammad SAW, pergilah ke tempat perhentian pengumpulan mereka lah. Setelah dah berpisah dengan Aminah apa semua, biasalah mestilah ada sesi sedih nak lepaskan anak ni yang baru tak sampai sebulan lagi kan, baru kata-kata tadi seminggu baru disusukan, hendak dilepaskan pula kepada ibu susuan. Jadi berlakulah sketsa sedih apa semua, kita mestilah sedih kan nak lepaskan anak. Jadi pada dah lepas itu Halimah pun pergi ke tempat perhentian unta tu. Sebelum mereka nak memulakan perjalanan balik, Halimah menyusukan Nabi Muhammad. Peliknya Nabi Muhammad minum sampai kenyang, tertidur, dan anak yang bersama dengan tadi pun minum kenyang sehingga tertidur. Jadi tertidur. Padahal sebelum tu sangat lapar, anak menyusu tak ada susu apa semua. Tapi kali ni bila Nabi Muhammad bersama dengan mereka, Halimah menyusukan Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad tertidur, dan juga anaknya yang bersama dengan dia menyusu dan tertidur. Jadi pada waktu itu suami dia pun pergilah ke untanya tu nak perah kan, kat kambingnya nak perah susu. Pada ketika itu unta yang kurus tu pun penuh dengan susu dan kambing pun ada susu. Jadi mereka cakap terkejut, ya Allah, ada keberkatan pada anak ini, pasti ada sesuatu, sehingga kan tadi sangat tak ada kering, tak ada susu, sehingga akhirnya ada susu. Jadi mereka pun pada keesokannya harinya mereka pun meneruskan perjalanan. Pada ketika pulang ni, Halimah bersama dengan Abu Qabsyah dan anaknya Nabi Muhammad SAW bersama dengan kambing dan unta tu laju daripada orang lain. Masya Allah, laju daripada rombongan yang lain. Sehingga kan orang dalam rombongan tu kata, Halimah, ini ke kambing yang bawa kamu yang semalam, yang kemarin, yang dulu itu kamu bawa itu yang ke belakang sekarang ni kambing ini ke kambing yang sama ni ke? Halimah kata, iyalah ni kambing ni. Tapi kenapa sangat laju sehingga kan mendahului mereka semua dalam rombongan? Ini menunjukkan bahawa bukanlah Nabi Muhammad SAW bukanlah manusia biasa, yang mana ada keberkatan dalam perjalanan pulang tu. Allah memendekkan bahawa mereka lebih cepat daripada orang lain, dan orang menganggap bahawa pasti ada sesuatu yang berlaku. Pasti anak ini bukan anak calang-calang manusia yang, sehingga kan
berubah kan. Kita tengok tadi berubah daripada awal perjalanan pergi paling kiranya paling lemah, bila balik sangat laju daripada yang lain. Okey, seterusnya Halimah sambung cerita lagi. Dia kata kampung kami pada ketika itu kemarau. Kampung tadi dah cerita tadi dia kata kemarau. Apabila kami sampai je di kampung kami tu, kami dapati kambing-kambing kami ni semuanya dah kenyang. Semuanya dah kenyang dan susu penuh. Dah lah kami terkenyang, susu penuh pula. Lalu kami pun perah susu untuk minuman apa semua, sehingga kan teman-teman jiran-jiran terkejut dengan peristiwa yang berlaku tu, sebab mereka pun kambing kering, susu dia kering juga. Jadi mereka kata dia melepaskan kambing-kambing tu ke tempat Halimah supaya kambing-kambing tu turut dapat laku zat-zat rumput-rumput yang berada di persekitaran tu kan. Tetapi yang peliknya, apabila kambing tu pulang, kambing mereka pulang ke rumah mereka, tak ada susu pun. Jadi mereka anggap macam dah kenyang makan dekat tempat Halimah tu, ada rumput apa semua. Halimah kambing dia dah makan susu banyak, tapi kambing mereka pulang tak ada pun susu. Jadi mereka menimbulkan kehairanan mereka anggap bahawa bayi ini pasti ada keberkatannya. Sehinggalah demikian Abi Limah menceritakan, kami meneruskan kehidupan Allah berikan kelebihan kepada mereka. Allah berikan banyak lagi peristiwa-peristiwa keberkatan yang Allah tunjukkan. Sehinggalah genap umur Nabi 2 tahun. Waktu itu Nabi pun berhenti menyusu. Bayi kan, baby kalau kita menyusu berhenti pada ketika umur 2 tahun. Jadi Nabi pada waktu itu dipelihara oleh Halimah, suaminya Abu Kabsyah bersama dengan anak Halimah, maksudnya saudara susuan Nabi. Maksudnya Nabi ada saudara susuan. Siapa dia? Iaitu diceritakan Abdullah bin Al-Haris, Anisah binti Al-Haris, Hudhafah atau Judamah, atau lebih dikenali dalam sirah namanya Asy-Syaimah. Okey, jadi mereka ini adalah saudara susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mengatakan juga bahawa sebenarnya Halimatus Sa'diyah juga pernah menyusu Hamzah. Halimatus Sa'diyah tadi kata Sahibatul Aslamiyah pernah menyusu Nabi dan juga Hamzah. Halimatus Sa'diyah juga dikatakan pernah menyusu Nabi Muhammad SAW dan juga Hamzah. Makna kata mereka mempunyai ibu susuan yang sama. Jadi mereka mempunyai Halimatus Sa'diyah pada Nabi Muhammad SAW dan juga pada Sayyidina Hamzah. Okey, bapa saudara Nabi. Okay, jadi kemudian Nabi tinggal bersama sehinggalah 2 tahun dalam keadaan sihat, dalam keadaan udara yang elok, dalam keadaan persekitaran yang elok. Maka selesailah tugasnya dan Halimah hendak memulangkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya Siti Aminah. Jadi mereka pun bawalah pulang ke Mekah. Apabila nak berpisah, diceritakan bahawa Halimah ni sedih. 2 tahun bersama dengan anak susuan ni, bersama ya, kita dah jaga 2 tahun, dah menyusukan dan membesarkan dia. Nak berpisah pula. Halimah rasa sangat sedih, tak mampu nak pisah. Dan dia memujuk kepada ibunya Siti Aminah, wahai Aminah, berilah Nabi Muhammad tinggal bersama dengan kami. Sebabnya dia tak membesar lagi, tak sempurna pun lagi besaran dia, baru 2 tahun. Biarlah sekarang ni supaya anak ni membesar, Nabi Muhammad besar ni tak terjebak dengan penyakit lagi, sebab masih lagi kecil. Jadi pujuk-pujuk akhirnya Aminah pun membenarkan. Maka pulanglah Halimah bersama dengan Nabi Muhammad SAW ke perkampungan Bani Sa'ad. Okey, dalam riwayat mengatakan tak ada lagi diperincikan sama ada pada hari yang sama ketika Halimah hantar dibawa pulang ataupun Halimah pulang dulu baru datang Nabi kemudian, ambil Nabi kemudian. Tak pasti. Ada yang cerita kata Halimah dah pujuk balik. Ada yang cerita kata Halimah balik dulu. Lepas tu dah rindu, tak boleh, tak ada Nabi Muhammad, dan mereka kembali balik Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Wala bagaimanapun, dalam sirah menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW duduk sebentar sahaja dengan ibunya, kemudian Halimah mengambil kembali untuk dipelihara Nabi Muhammad SAW. Okey, boleh dengar? Yalah, yang paling sama ni dah share. Dah share boleh insyaAllah. Kalau tak sekarang, kadang-kadang orang tak dengar live, tak sempat. Malam ni macam-macam program. Jadi insyaAllah kemudian besok atau seterusnya mereka akan dengar juga insyaAllah. Okay, jadi Halimah pun bawa balik kembali Nabi Muhammad SAW ke perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Nama perkampungan tu. Hiduplah Nabi di sana bersama dengan adik-beradik susuan sehinggalah umur Nabi 4 tahun 2 bulan. Lebih kurang diceritakan 50 bulan. Nabi membesar dengan kehidupan yang sederhana. Meskipun Nabi tak ada adik-beradik, tapi dia meriah dengan adik-beradik susuan yang sama-sama bermain, yang sama-sama membesar dalam perkampungan yang
cantik, yang sehat, yang aman, damai. Jadi sebenarnya pada ketika itu Halimah dan suaminya Abu Kabsyah tak benar pun Nabi Muhammad untuk memelihara kambing. Sehinggalah umur 4 tahun barulah Nabi Muhammad SAW berjinak-jinak memelihara kambing bersama dengan adik-beradik susuannya. Sehingga kan Nabi Muhammad SAW ada berkata bahawa Nabi Muhammad cakap macam ni dalam hadis. Nabi kata, aku adalah orang yang paling fasih di antara kamu. Nabi cakap dekat kaum Quraisy, dan aku orang Quraisy yang dibesarkan di dusun keluarga Bani Sa'ad bin Bakar. Cerita Nabi ni maksudnya Nabi seronok, Nabi gembira dibesarkan dalam perkampungan yang elok, yang bagus, persekitaran yang bagus. Jadi kita ambil daripada sirah Nabi ni, maksudnya pembesaran anak-anak sangatlah penting dengan suasana dan persekitarannya untuk emosi, untuk fizikal dan lain-lain pada masa akan datang. Okay, jadi itu adalah salah satu faktor yang penting dalam pembesaran anak-anak. Jadi sebagai ibu bapa yang kita diamanahkan untuk menjaga anak-anak kita, maka carilah suasana yang elok untuk anak-anak. Walaupun kita tak ada nak hantar kampung mana, kita memang hidup dalam suasana macam ni. Jadi wujudkanlah suasana yang bagus supaya anak-anak ini bukan sahaja kita kata beri kelegapan fizikal, tetapi juga dari sudut emosi dan rohani anak-anak. Okay, jadi Nabi Muhammad SAW terus dibesarkan menjadi manusia yang kiranya mempunyai semangat hidup. Di samping sifat-sifat semula jadinya tu, fizikalnya juga membesar dengan menjadi manusia yang kacak, yang cantik, yang tampan. Okey, jadi masuklah kita kepada kisah dada Nabi dibelah oleh 2 orang malaikat. Berlaku peristiwa ini pada ketika ini Nabi berada di perkampungan Bani Sa'ad, dan ini adalah cerita tentang perkara ghaib. Sekiranya kita tidak beriman dengan perkara ghaib, maka sukarlah untuk kita mendengar cerita ini. Tapi ini berlaku kepada Nabi Muhammad SAW ketika mana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham ketika Nabi berusia antara 2 hingga 4 tahun. Maksudnya ketika Nabi berada dengan Halimah, pada tahun itu berlaku satu peristiwa yang sangat mengejutkan kepada Halimah. Jadi pada waktu berlaku kejadian itu, Nabi Muhammad SAW dan anak Halimah sedang bermain di belakang rumah dan sedang melihat kambing beranak. Ada cerita macam itulah. Tengok budak-budak, tengok seronok, tengok kambing beranak apa semua. Tiba-tiba pada ketika itu, tanpa disangka-sangka menjelma 2 orang yang sangat cantik memakai jubah putih ambil Nabi Muhammad. Bayangkan, budak terkejut lah kan. Ambil Nabi Muhammad dan bawa satu sudut, terus ditidurkan Nabi, dibaringkan Nabi, kemudian dibuka baju Nabi dan dibelah dada baginda. Jadi tidak ada cerita dalam, kalau ikut sirah Nabi yang saya setakat ni yang saya tengok lah, mungkin orang lain ada lihat lagi cerita yang sebaliknya, tidak ada cerita apakah pembedahan itu dibuat dengan alat ataupun sekadar jari malaikat yang datang tu sahaja. Okey, kalau kita lihat mengikut dalam kitab Safiur Rahman, saya nak sampaikan juga bahawa sebagai pengukuhan dalam kitab Safiur Rahman mengatakan, Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril ketika baginda masih kanak-kanak dan sedang bermain dengan kanak-kanak lain. Jibril telah menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan hatinya. Okey, dari hati tersebut dikeluarkan sebuku darah. Dari hati itu mereka keluarkan sebuku darah, dan Jibril berkata, inilah bahagian syaitan padamu. Kesimpulan kita dapat bahawa hati tepat pegang, syaitan nak pegang hati, nak bermain-main di hati kita. Jadi kemudian dibasuhnya hati itu dengan air zam-zam di dalam bekas daripada emas. Okay. Selepas itu dikembalikan semula hati itu ke tempat asalnya dan dicantumkan semula dada Nabi, dada Rasulullah SAW. Dan perkara ini dilihat oleh anak Halimatus Sa'diyah. Sebab tu sampai cerita ni kepada para sejarah, wallahu alam, tapi diceritakan oleh sirah Nabi dan ada hadis Muslim. Kemudian disambung pula, sahabat Nabi kata apa lagi? Kata, kemudian Sayyidina Anas bin Malik merawikan hadis, ini mengatakan, aku pernah melihat kesan jahitan di dada Rasulullah SAW. Sahabat Nabi, dia tengok dekat dada Nabi ada kesan jahitan. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah SAW di mana berlakunya ketakutan pada Halimah pada peristiwa ini. Jadi maksudnya memang takut sungguh lah tengok, maksudnya ada kesan jahitan. Ni sahabat Nabi ni, Sayyidina Anas bin Malik cerita bahawa pada ketika itu dia lihat ada kesan jahitan. Jadi saya bukannya rujuk kisah sirah Nabi ni daripada Abu Hasan Nadwi, saya lihat juga kepada kitab yang lain, itu Ibn Hisham, Safiur Rahman, kisah juga penulis-penulis yang lain, dan juga kisah sirah-sirah Nabi. Okey. Jadi pada inilah dalam mukjizat Nabi, itu Nabi dibelah dadanya oleh
malaikat. Jadi kalaulah kita kata pada waktu itu, apabila berlaku itu, Halimah dengar je anak dia cakap, apa ni, ada orang datang Nabi Muhammad. Terus Halimah keluar, pergi terus dengan Abu Kabsyah, terus peluk Nabi Muhammad. Apa berlaku pada kamu anakku? Apa berlaku pada kamu? Nabi kata, tadi ada 2 orang datang. Budak cerita kan, tak tahu, lebih lingkungan dalam 2 hingga 4 tahun, boleh ceritalah. Dia kata, boleh ceritalah, cara cerita budak-budak tak tahu Nabi Muhammad cerita macam. Tapi dia ceritakan bahawa 2 orang lelaki datang pakaian putih, datang, tangkap saya, baringkan saya, lalu bedah perut saya. Dia cari sesuatu dalam perut saya. Kemudian saya tak tahu apa yang mereka cari, kemudian cantumkan kembali. Waktu itu Halimah dengan Abu Kabsyah melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan pucat. Takutlah kan, tiba-tiba je dia buat macam tu kan. Jadi bila berlaku peristiwa itu, Halimah dengan suaminya pun berbincang. Takut nak pelihara Nabi, takut berlaku lagi perkara lain yang mana mereka takut kehilangan Nabi Muhammad. Jadi perlulah dipulangkan Nabi Muhammad kepada keluarganya. Sungguh pun begitu, para orientalis tak dapat menerima peristiwa aneh ni. Maksudnya para orientalis tak dapat terima peristiwa aneh ni. Mereka mengatakan bahawa bukan malaikat yang belah dada Nabi, tetapi hanya pandangan Nabi sahaja pada ketika itu diserang penyakit saraf. Ini adalah pandangan para orientalis yang hendak memesongkan sirah Nabi. Memang peranan orang kafir atau orientalis ni nak memburukkan sirah Nabi. Dan sekiranya orang Islam hanya melihat je pandangan pun, tak baca, tak rujuk, tak membuat kajian, kita akan percaya apa yang mereka katakan. Ialah sebab perkara ni tak logik kan. Tetapi sebenarnya dalam Islam, logik tak logik itu, itulah kata perkara rukun iman, perkara gaib yang kita tidak nampak. Kita wajib percaya. Kalau tak percaya, bagaimana kedudukan kita tu? Belajar tauhid balik. Okey, jadi di sinilah kita dah kukuhkan bagaimana Sayyidina Anas kata nampak kesan jahitan, dan itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW daripada banyak-banyak mukjizat Nabi. Okay, kita akan masuk ke seterusnya bab 8. Boleh ya? Nak tengok sikit komen kawan-kawan ni. Okey, sementara tu jap. Kita tengok balik ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya tak pasti tak nampak komen. Okey, baik. Terima kasih. Clear ya? Boleh ya? Boleh teruskan dengan bab 8. Terima kasih. Yang nampak di sini ikon like. Una Mulan ada. Okey, baik. Pak Su ada. Okey, terima kasih yang bersama-sama. Okey, bab 8. Nabi dikembalikan semula ke pangkuan ibunya. Okey, masuk seterusnya bab 8. Ketika berumur, apabila berlakunya peristiwa itu, selepas berumur, Nabi berumur 4 tahun 2 bulan dan lebih kurang 50 bulan. 4 tahun 2 bulan ataupun 50 bulan umur Nabi. Nabi Halimah menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya Siti Aminah. Maka gembiralah Siti Aminah menerima kepulangan anak sulung tunggalnya itu ke pangkuannya kembali. Tetapi tentulah Halimah dan suaminya Abu Kabsyah sedih. Dan 4 tahun bersama dengan mereka perlu berpisah, dan perpisahan ini tidak perlu, Nabi Muhammad tak akan kembali lagi kepada mereka. Mereka perlu yakin bahawa Nabi Muhammad perlu dipulangkan kepada kedua kepada ibunya dan juga datuknya Abu Talib. Ayah tak ada kan. Jadi Nabi pun turut berasa sedih. 4 tahun tetap perasaan macam anak-anak kita letak kat nursery, anak pergi kerja pun anak menangis kan. Jadi begitulah nak perpisahan seterusnya. Ya, Aisyah dan Kamilia berdengar, alhamdulillah. Okey, boleh faham Aisyah dan Kamilia? Ya. Okey, jadi maka tinggallah dan pulangkan, maka tinggallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ibunya dan datuknya Abdul Muttalib di Mekah. Nabi pun bersyukur dengan apa yang ibu ni berikan. Hidup dalam tak melulu, apa saja ibu berikan, Nabi Muhammad SAW terima. Dan pada ketika itu, apabila dah berumur 6 tahun, mulalah, ialah anak 6 tahun pasti sebelum ni ditinggal bersama dengan Halimah, Abu Kabsyah, ada ayah susuan, bapa susuan. Sekarang dia mula bertanyakan siapa ayahnya. Tanyakan kepada Siti Aminah, siapa ayahnya, di mana ayahnya tinggal dan sebagainya. Pertanyaan budak-budak nak tahu. Jadi Aminah pun mula menceritakan, dan Aminah merasakan bahawa sudah sampai masanya untuk membawa anak ke makam suaminya di Yathrib. Maka mereka pun membuat persiapan. Dan kalau kita dengar daripada sirah Nabi, selalunya macam mana selalu dengar daripada kecil? Kita akan dengar kata bahawa Aminah, Ummu Aiman, ingat tak lagi sebelum ni, yang mana ketika ayahnya pulang daripada berniaga, bersamanya adalah Ummu Aiman kan? Dan beberapa ekor unta dan kambing turut bersama Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman adalah bersama pengasuh Nabi, atau sebagai hamba lah kepada Siti Aminah pada ketika itu. Jadi kalau kita dengar selalu 3 orang Nabi Muhammad pergi ke Madinah. Jadi selalunya kita dengar ringkas cerita lah kan. Tapi kita nak cakapkan bahawa, nak dikatakan bahawa sebenarnya tak logik lah. Takkanlah Abdul Muttalib
datuk Nabi nak melepaskan menantunya bersama dengan cucunya untuk melakukan perjalanan yang jauh. Okay, perjalanan ke Yathrib lebih kurang dalam 450 hingga 500 km begitu dia beritahu perjalanannya. Takkan nak dibiarkan dalam keadaan padang pasir 3 orang yang berjalan. Tak ada lah. Jadi sekarang selalunya ringkas cerita macam tu lah kan. Tetapi sebenarnya ada rombongan yang bersama mereka yang hendak pergi ke Yathrib. Dan ada yang mengatakan bahawa Abdul Muttalib sendiri mengetuai perjalanan mereka ke Yathrib. Jadi mereka pun pergilah ke Yathrib. Pada ketika itu umur Nabi 6 tahun. Perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 2 minggu. Lebih kurang 15 hari 15 malam. Maka sampailah mereka ke Yathrib. Yang mana mereka ada saudara mara di perkampungan Bani An-Najjar. Maka mereka menetaplah di situ. Mereka pun pergi dan dalam masa sama mereka pun menziarahi makam ayahnya. Dan diceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW apabila melihat makam ayahnya sangat sedih sebab dia tak pernah melihat ayahnya. Jadi kali pertama dia melihat ayahnya merasakan sangat sedih bahawa ayahnya dia tak sempat pun bersama dengan ayah. Jadi setelah lebih kurang dalam sebulan mereka menginap di Yathrib ataupun di Madinah. Sebulan, maka mereka pun perlulah membuat persiapan untuk pulang kembali ke Mekah. Jadi, maka mereka pun buat persiapan nak kembali ke Mekah. Jadi, apabila mereka pun buat persiapan, maka mereka pun bertolak nak pulang ke Madinah. Dalam perjalanan itu, ketika sampai ke perkampungan di Abwa, iaitu lebih kurang, Abwa ni terletak di antara Mekah dengan Madinah. Okay, jauhnya 23 batu sahada daripada Jufa. Okay, orang yang pernah pergi umrah tahulah, boleh bayang lah. Saya tak sampai lagi insyaAllah. InsyaAllah habis Covid ni macam mana pun nak usahakan juga untuk pergi umrah, untuk melihat sendiri. Sirah dah baca dah. Jadi macam mana suasana tu berlaku sendiri, di mana berlakunya. Jadi di Abwa maksudnya terletak di antara Mekah dan Madinah. Jadi sampai di perkampungan itu Siti Aminah jatuh sakit yang sangat-sangat. Waktu itu Aminah sangat muda. Pada ketika itu kalau dikatakan bahawa Aminah berkahwin umur 18 tahun, pada ketika itu 24. Tapi hari itu yang dia ceritakan bahawa Siti Aminah berkahwin 20 tahun. Maksudnya pada waktu ini ialah 26 tahun lah. Okey, 26 tahun lebih kurang macam tu. Ada yang riwayat kata 24, ada yang kata riwayat 26. Kalaulah sekiranya riwayat kata Aminah meninggal 24, maksudnya dia berkahwin dengan Abdullah pada ketika umur 18 tahun. Ada riwayat mengatakan Aminah meninggal di Abwa umur 26 tahun. Itu bermakna bahawa dia berkahwin dengan Abdullah pada ketika umur 20 tahun. Nak memberikan gambaran bahawa Aminah masih muda. Okey, jadi dalam lepas tu pada ketika itu semakin hari semakin sakit, semakin tenat. Akhirnya Aminah meninggal di situ juga. Perasaan seorang anak Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Baru 2 tahun daripada umur 4 tahun lebih tadi sehingga 6 tahun baru bersama dengan ibunya, baru nak bermanja, baru nak berkasih sayang, baru nak seronok-seronok dengan ibunya. Akhirnya ibunya meninggalkan di hadapannya juga dalam keadaan sakit. Dan perlu dikebumikan di situ pula. Meninggalkan ibunya di Abwa, bukan berada di Mekah. Jadi penduduk di Abwa pun menguruskan jenazah bersama-sama dengan rombongan, menguruskan jenazah Aminah. Maka dikuburkan Aminah, dimakamkan Aminah di Abwa. Maka pulanglah Nabi Muhammad SAW bersama dengan rombongan itulah adalah Ummu Aiman, ada Abdul Muttalib. Pulanglah mereka ke Mekah. Okey, sampai situ untuk Nabi Muhammad SAW. Okey, sekarang kita nak masuk bab siapakah Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Perlu diceritakan juga sebab peranannya sebenarnya sangat besar dalam sejarah Islam. Kita dengar pengasuh Nabi Ummu Aiman, kita dengar siapa yang menemani ibu Nabi Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Okey, Ummu Aiman adalah seorang wanita Habsyah. Okey, boleh nampak bayangan? Maksudnya wanita Habsyah berkulit hitam gelap. Okey, sangat setia kepada keluarga Abdul Muttalib atau kepada Siti Aminah sendiri. Dan kalau kata sebenarnya apabila Nabi SAW diserahkan, Ummu Aiman serahkan Nabi dipelihara oleh Abdul Muttalib, selepas itu nama Ummu Aiman dalam sejarah macam tenggelam lah, tak ada cerita yang lebih lanjut. Okay, tapi sebenarnya peranan dia sangat besar dan nama sebenar Ummu Aiman ialah Barakah. Nama sebenar Barakah, tapi Nabi tak pernah panggil Barakah. Nabi selalu panggil Ummu Aiman, Ummu Ummah, Ummi, panggil ibu. Jadi tapi ketika Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Khadijah, pada ketika itu Ummu Aiman tak berkahwin. Ada yang kata dah janda, suami meninggal, ada yang kata tak berkahwin lagi. Pada ketika itu umurnya lebih kurang 43 tahun.
Nabi Muhammad kahwin umur 25. Jadi pada ketika itu Ummu Aiman 43 tahun. Jadi pada ketika itu Nabi berusaha untuk nak mengahwinkan pengasuhnya ni. Dan maka berjumpalah dia kahwin dengan lelaki Yathrib dan yang tinggal lama dekat Mekah. Okay, ada seorang lelaki di Mekah, sebenarnya asal daripada Yathrib, dah lama tinggal di Mekah, Nabi kahwinkan mereka. Hiduplah Ummu Aimannya tu dengan suaminya tu, tak berapa lama kemudian meninggal suaminya tu. Maka dikahwinkan lagi. Setelah itu Ummu Aiman kahwin lagi dan meninggal juga. Pada ketika suaminya meninggal itu, pada ketika itu Allah angkat Nabi menjadi Rasul. Dan pada ketika Allah mengangkat Nabi menjadi Rasul, pada ketika itu Nabi menghadapi satu rintangan, kira daripada musyrik Mekah, pelbagai rintangan daripada kaum musyrik Mekah untuk orang yang masuk Islam. Jadi pada ketika itulah Nabi Muhammad SAW nak menyelamatkan pengasuhnya ni. Jadi supaya pengasuhnya ni pada ketika itu dah berumur lah, tak hidup kontak-kanting, tak hidup sebatang kara. Maka pada ketika itu Nabi menawarkan daripada kalangan sahabat Nabi. Nabi kata sesiapa yang sahaja yang mengahwini Ummu Aiman akan mendapat balasan syurga. Nabi cakap kat sahabat dia, Ummu Aiman umur bayang, dah tua, tak nak kahwin umur tua. Macam tu lah kan. Jadi tapi Nabi kata siapa yang kahwin dengan Ummu Aiman ni akan mendapat balasan syurga. Bila Nabi cakap, maksudnya benda tu betul lah. Janji Allah lah. Pasti berlaku. Siapa kahwin. Pada ketika itu, tanpa melengahkan masa lagi, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah iaitu anak angkat Nabi yang pernah Nabi binkan Zaid bin Muhammad. Tapi berlaku ada sejarahnya. Bertukar kepada Zaid bin Harisah kepada ayah sendiri. Anak angkat Nabi ini mengambil kesempatan terus, kata, ya Rasulullah, saya bersetuju untuk berkahwin dengan Ummu Aiman. Barakahnya perkahwinan mereka inilah lahirlah seorang tokoh dalam Islam iaitu Usamah bin Zaid. Nampak tak perkaitannya dalam sejarah Islam? Zaid bin Harisah berkahwin dengan pengasuh Nabi Ummu Aiman, lahirlah anak mereka seorang tokoh yang hebat dalam sejarah. Bacalah kisah Usamah bin Zaid. Inilah lahir dalam sebagai tokoh dalam Islam. Bukan calang-calang, sangat masyhur kisah Usamah bin Zaid, sangat masyhur. InsyaAllah satu masa nanti kita akan sampai bab kisah tentang macam mana perjuangan Nabi Usamah dalam bersama dengan Nabi. Jadi dikatakan bahawa Ummu Aiman ni hidup panjang sehingga sampai kepada zaman dinasti pemerintahan Saidina Uthman. Dinasti ketiga kan, Abu Bakar, Umar, Uthman. Ummu Aiman hidup sehingga ke zaman Saidina Uthman. Jadi kalau begitu, ketika umur, kita nak tengok umur Ummu Aiman mencapai lebih kurang 100 tahun. Kerana sebab ketika umur Nabi 6 tahun, Ummu Aiman lebih kurang 24-26 tahun. Macam tu. Tapi kalau dalam ikut Dr. Taha Hussein, kitab Dr. Taha Hussein iaitu buku Al-Hamishis Sirah, dia mengatakan iaitu 24 jarak Nabi dengan Ummu Aiman lebih kurang 18 tahun. Jadi ketika umur Nabi wafat 63 tahun, umur Ummu Aiman 81 tahun. Okey. Sedangkan lama masa daripada Nabi wafat ke zaman Saidina Uthman 29 tahun. Jarak daripada Nabi sehingga Nabi dah wafat, ketika itu Nabi 63, Ummu Aiman 81. Jarak dia sehinggalah ke zaman Saidina Uthman 29 tahun. Jadi kita bila campurkan 81 tahun dengan 29 tahun, maka jadilah 110 tahun. Ini bermakna bahawa lebih kurang anggaran begitulah. Ummu Aiman meninggal 110 ataupun selebihnya lah. Tapi pada ketika zaman Saidina Uthman, tak pasti tahun awal pemerintahan atau tahun sedang atau tahun akhir pemerintahan Saidina Uthman. Gitu panjangnya umur Ummu Aiman. Maksudnya banyaklah dia membantu Islam. Okey. Jadi cerita mengenai kemuliaan Ummu Aiman ni hinggalah, maksudnya dah Ummu Aiman dah meninggal dunia, hinggalah kemuliaan itu tetap ditatang, tetap diingati, tetap dihormati ceritanya sehinggalah zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya dah habis dah sampailah Ali, lepas tu berlaku pemerintahan sehinggalah zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana kita nak mengisahkan bahawa betapa besarnya pandangan umat Islam kepada pengasuh Nabi yang berbangsa Habsyah ni, yang berkulit hitam ni. Jadi Al-Nadwi menyebut, Ibnu Sa'ad menulis di dalam kitab Sirah At-Tabaqat, telah terjadi satu pertukaran pendapat, perselisihan pendapat di antara Ibnu Furat Maulah, seorang tokoh alim ulama ketika itu, bersama dengan anak kepada Usamah. Anak Usamah namanya Al-Hasan bin Usamah bin Zaid.
bin Harisah. Faham? Jadi anak kepada Usamah Hasan. Okey. Jadi berlakulah pertikaian sehinggalah terkeluar di mulut Ibnu Furat Maula ni, wahai anak barakah. Kata-kata ini macam berbentuk satu penghinaan. Itu wahai anak barakah. Apabila Ibnu Furat sebut sahaja perkataan itu, yang mana Nabi Muhammad SAW sendiri tak pernah sebut barakah tu. Nabi Muhammad sendiri sebut wahai Ummu Aiman, wahai Ummi. Nabi Muhammad SAW sebut gitu. Wahai wahai ibuku, wahai Ummu Aiman, wahai Ibu Aiman. Okey. Jadi tak pernah langsung Nabi sebut barakah. Jadi Al-Hasan ni sangat marah. Siapa Al-Hasan ni? Al-Hasan ni sebenarnya cucu kepada Ummu Aiman lah. Dia sangat marah apabila neneknya dikatakan begitu sebab Nabi tak pernah sebut langsung. Jadi dia kata ada orang-orang yang dengar pertikaian mereka ni, dia kata, kamu semua jadi saksi ya. Saya nak laporkan perkara ini kepada gubernur pada waktu itu. Kemudian Hasan pergi kepada gubernur Madinah ketika itu bernama Abu Bakar Muhammad bin Amru bin Hazmi. Dia gubernur kepada Khalifah Umar. Okey, jadi dan Khalifah Umar dan seorang ahli hadis pada ketika itu. Al-Hasan pun ceritalah apa pertengkaran yang terjadi di antaranya dengan Ibnu Furat dan sebut kata-kata yang seolah-olah macam menghina kepada pengasuh Nabi dengan memanggil wahai anak barakah. Apabila gubernur tu mendengar sahaja pengaduan Hasan ni, yang mana Ibnu Furat sebut Ibnu Barakah, Hasan terus cakap, wahai panggil Ibnu Furat, aku nak dengar sendiri, betul tak dia cakap macam tu? Ibnu Furat pun datang, dia kata betul. Dia anggap macam sebut wahai, betul lah kan nama sendiri kan. Wahai anak Barakah, betul lah itu adalah nama Ummu Aiman sendiri. Tetapi apa kata gubernur ni? Wahai Ibnu Furat, apakah maksud saudara memanggil Al-Hasan bin Usamah dengan panggilan anak Barakah? Jawab Ibnu Furat, saya panggil dia Ummu Aiman dengan namanya sendiri, Barakah. Okay, jawab gubernur tersebut, tidak benar demikian. Kamu sebenarnya mengecilkan Al-Hasan dan menghina Ummu Aiman, sedangkan kamu mengetahui nilainya Ummu Aiman ini dalam Islam. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri memanggil Ummu Aiman dengan Ummu Aiman ataupun Ummi. Jadi saya tak akan maafkan kamu. Sekiranya saya maafkan kamu, Allah tak maafkan saya. Sebab Nabi sendiri tak pernah sebut. Maksudnya Nabi ada benda yang Nabi tak suka, ada benda yang satu kita tak tahu. Jadi kemudian Ibnu Furat dijatuhkan hukuman oleh gubernur Mekah tu sebanyak 70 kali pukulan hanya disebabkan perkataan tu. Nak ceritakan bahawa di sini bahawa betapa besarnya nilai Ummu Aiman dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengasuh Nabi tadi. Betapa mungkin kita tak tahu kisah macam mana pengorbanan sepanjang perjuangan sirah Nabi sehingga Nabi wafat dan sehingga kepada Zainal Uthman. Mereka sangat mengangkat, mereka sangat mengagumi, mereka sangat sayang kepada Ummu Aiman, pengasuh Nabi ini, sehingga kan seorang ulama pun dijatuhkan hukuman. Begitu. Itulah kedudukan yang sangat tinggi dari zaman Rasulullah sehinggalah zaman Khalifah Bani Umayyah, walaupun pada ketika zaman pemerintahan Bani Umayyah Ummu Aiman dah tak ada. Tapi cucunya ada, tapi pada ketika itu masih lagi diagungkan, masih lagi disayangi, masih lagi dihormati. Okey. Jadi kita lihat sehingga tadi kalau kita sirah Nabi, sehinggalah kita akan sambung minggu depan bagaimana dah Abdul Muttalib pulang bersama dengan Nabi ke Mekah, bagaimana Abdul Muttalib menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang daripada sirah pada malam ini kita ambil ibrah dia. Apa ibrah dia? Setiap cerita pasti ada ibrahnya. Setiap sirah pasti ada ibrahnya. Pasti ada pengajaran atau kesimpulan yang hendak kita pegang dalam hidup kita. Bukan sekadar cerita. Kita baca sirah, kita baca sejarah, kita baca cerita tentang pahlawan supaya kita dan generasi kita bersama-sama untuk dalam sejarah kita berperanan juga, supaya jadi sebagai panduan, sebagai pengajaran untuk kita. Yang pertamanya, kita boleh melihat kepada dada Nabi dibelah. Okay, dikeluarkan hatinya. Ini menunjukkan bahawa sebagai simboliknya mengatakan bahawa hati adalah satu simbol, hati adalah anggota yang sangat perlu dijaga. Hati. Dan kita tak boleh nak baca hati orang. Melainkan apabila orang tu, mungkin ada orang dia belajar dia macam mana cara nak sorok. Tetapi ada orang kita boleh baca melalui emosinya. Tetapi untuk sedetail-detailnya kita tak boleh nak baca. Ada orang di tengah marah tapi dia boleh senyum.
Sebab hati dia boleh kontrol. Jadi maksudnya muka kita boleh tipu apa yang hati kita sedang berkata. Jadi hati adalah sebagai satu tempat pandangan Allah, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya Allah tak memandang pun rupa dan harta kita, tetapi Allah memandang pada hati dan amalan. Maksudnya daripada hati akan lahirlah amalan. Daripada hati ni riwayat hadis Muslim. Pada hati ini akan lahirlah tindakan kita. Daripada hati ini kita nak buat baik, akan lahirlah pada tindakan perlakuan kita. Jadi Nabi Muhammad SAW dipelihara, dijaga oleh Allah SWT dengan dibedah. Jadi itu adalah sebagai cerita kepada kita. Apa yang kita boleh, takkan kita nak dibedah dada kita pula. Cuba pergi janganlah saya budak-budak buat pula. Jadi cuba kalau kita lah, Allah kata, kamu nak bersihkan hati kamu, bedah dada kamu, bersihkan dengan air Zam-Zam. Siapa sanggup? Pasti tak sanggup. Ada tak sanggup? Cari doktor sekarang ni yang boleh bedah dada, keluarkan dada, hati kita tu, pergi buat doktor, saya serahkan diri saya nak bersihkan hati saya ni. Saya nak bersihkan hati saya tak mau kata ke orang, saya tak mau buruk sangka dengan orang, saya tak mau rasa dengan orang tu, rasa orang ni orang ni jahat apa semua. Saya tak mau ada rasa-rasa tu. Saya nak hati saya clear dengan semua orang. Saya nak bila saya tengok orang tu buat apa-apa, kesiannya orang tu buat jahat. Saya doakan pula orang tu baik. Jadi tolonglah bedah hati saya, cucilah hati saya macam mana pun saya nak doktor letak balik hati kita. Boleh tak macam tu? Tak berlaku. Tetapi apabila berlaku, sirah ini menunjukkan sebagai simbol bahawa kita perlu cuci hati kita dengan pelbagai cara. Salah satunya selawat Nabi. Banyakkan istighfar, banyakkan selawat Nabi. Bolehlah cakap, tapi cuba dalam teorinya lah, tapi praktikal cuba buat. Saya cakap ni bukan untuk yang mendengar serlai ini ataupun yang mendengar kedatang, tapi saya cakap dengan diri saya sendiri. Saya seru diri sendiri, wahai hati, sekarang ni aku nak bersihkan kamu, sebab yang berjumpa dengan Allah nanti adalah hati kita yang bawa dalam keadaan qalbun salim, hati yang suci, yang bersih. Bagaimana caranya? Carilah cerita-cerita yang membersihkan hati kita. Kemudian sekarang kita melihat, ya Amar. Okey, sekarang tu lah satu lagi, handphone. Boleh cerita pasal sekarang ni. Bila kita cerita pasal handphone, tengok anak kita tengok pada handphone. Bagaimana hatinya, kita tahu, kita boleh kawal tak hati mereka? Mereka melihat cerita apa, kita tak tahu. Sama ada cerita, kalau cerita kebanyakan yang budak-budak suka cerita hantu. Ya Allah, rosak. Tak boleh kan dia pesan, tak boleh. Sebenarnya anak-anak itulah cabarannya bila melihat handphone, dia nak handphone. Tak boleh, kita sebagai ibu apa kena kuat. Tak boleh bagi handphone, sebab handphone inilah merosakkan hati mereka. Kita tak tahu apa di luar kawalan kita. Di luar kawalan yang mana mereka ini nak, kita tak tahu apa yang mereka. Adakah kita boleh tengok sepanjang masa bersama dengan anak-anak apa yang mereka lihat. Jadi itu tentang dada tadi. Yang kedua, kesimpulan bahawa kita nak perlu bersihkan hati kita. Carilah cara bersama, carilah zikir-zikir, carilah selawat yang boleh bersihkan hati kita. Yang seterusnya, yang kedua ialah, ni benda apa? Sekejap lagi, mana cerita bagi Mak Long habiskan dulu ya. Alah, nak ambil sekarang. Tak ada apa. Okey, jadi yang keduanya ialah Ni. okey. Jadi yang keduanya ialah kita lihat bahawa Nabi Muhammad SAW tadi, ayah dan ibunya dimatikan ketika masih kecil. Perlukan kasih sayang daripada seorang ayah, perlukan kasih sayang daripada ibunya. Jadi pada ketika ini Nabi okey sekejap. Nak dengar, nak duduk sini dengar. Mana cerita? Dengar jap Nabi. Bukanlah. Okey, jadi pada ketika itu, jadi kita kata hikmahnya lagi, Nabi ayah ibunya meninggal dunia adalah supaya Allah nak menjaga Nabi Muhammad SAW. Jadi tengok, minta kita kena, ya Allah, sebenarnya susah anak-anak bila anak-anak minta handphone ni, sebenarnya susah. Kita nak bagi tak bagi, kita atas kita. Kuat yang kita kena bagi tak bagi. Jadi macam itulah budak-budak. Bukannya diingat kan. Jadi seterusnya tadi. Jadi kalaulah sekiranya kita kata adat, kebiasaan wanita, saya sambung boleh ya. Kesimpulan yang kedua ni. Kebiasaannya wanita apabila mereka kematian suami dan masih muda pasti akan berkahwin lain. Jadi sekiranya lah Aminah panjang umur, pastilah Aminah akan berkahwin lain. Dan sudah pastilah Nabi Muhammad mesti sedih apabila ni cerita ni riwayatkan bahawa apabila Nabi bila meninggal, bila berjumpa di syurga nanti, Allah nak peliharakan Nabi bahawa ibunya, kalau ibunya berkahwin lain, dia akan berjumpa dengan lelaki lain dan ayahnya keseorangan. Ini alim ulama cerita bahawa Allah nak memelihara, Allah sayang kat Nabi supaya mereka bersama-sama dalam syurga. Supaya
Nabi dapat berjumpa dengan ayahnya di dalam syurga. Jadi begitulah juga kita. Jadi Nabi sebagai kasih Allah, Allah tak mau nabinya sedih. Allah tak mau sangat Nabi Allah tak mau Nabi sedih. Jadi Allah peliharalah Nabi supaya Nabi tak fokus kepada, kiranya Nabi Allah nak ke akhirat. Allah tak mau kepada dunia ni. Allah nak Nabi sepenuh perhatian kepada akhirat. Jadi dunia ni, kalaulah Nabi ada ayah, maka Nabi akan bergantung kepada ayah. Kalau ada ibu, maka Nabi akan meluahkan segala-galanya pada ibunya. Jadi pada ketika itu, di hatinya Allah nak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lain bila Nabi duduk dengan Abdul Muttalib, lain. Kalau nak cerita pasal nak luahkan perasaan dengan datuk, lain. Jadi begitu. Jadi kemudian kita kata sekarang ni, kalau kita kaitkan dengan pandemik COVID sekarang ni, Nabi dah kehilangan mak ayah daripada kecil. Sebagai hikmahnya Allah nak Nabi membesar sebagai orang yang kuat jiwanya, yang berdikari, yang kuat, yang tidak bergantung selain Allah SWT. Begitu juga kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, di mana ada orang kehilangan kerja. Ya Ammar, ramai sini Mak nak peluk. Ada orang kehilangan kerja, ada orang kehilangan, ada yang berpisah. Kalau kata rating keluarga pun, banyak berlaku perpisahan di antara suami isteri. Data suami isteri banyak berlaku perpisahan. Jadi maksudnya dalam pandemik ni macam-macam cabaran hidup, macam-macam berlaku, yang mana Allah berikan itu bersesuaian dengan cara kita. Allah berikan tu, tapi Allah tahu kekuatan hamba-Nya setakat mana dia nak lalui. Jadi hadapilah hidup kita ini dengan kita meletakkan Allah SWT di hadapan. Ya, ramai orang kehilangan kerja, ramai orang kehilangan pelbagai-bagai perkara yang sebelum ini dah senang, tiba-tiba Allah tarik. Ya, dan kita tak berada dalam kehidupan orang tu, kita tak boleh nak cakap. Jadi cuma macam inilah, letakkan Allah dalam kehidupan kita. Apa-apa Allah bagi ni, Allah pada masa ini Allah bagi, Allah sayang. Sebab Allah nak bagi lebih besar pada masa depan, lagi besar daripada depan. Macam Nabi Muhammad SAW, kita kaitkan Nabi Allah wafatkan, ibu ayahnya pada ketika kecil. Rupanya Allah nak jadikan dia sebagai manusia yang sangat luar biasa. Okey, yang kedua, yang ketiga itu, ingatlah bahawa kehidupan kita ini bukanlah sahaja di dunia, dan kehidupan kita adalah di akhirat. Di akhirat, kehidupan kita yang kekal abadi, yang mana kita bukan sahaja nak berkumpul seorang diri, kita nak berkumpul dengan adik-beradik kita, dengan saudara mara kita, yang mana kita kat dunia ni, kita nak semua jumpa dekat akhirat balik. Kita nak jumpa dekat akhirat, dekat syurga Allah SWT, dalam keadaan kita seronok-seronok lagi berkumpul, dalam keadaan seronok-seronok kita nak bercerita. Kita nak macam tu, supaya kita tak nak dekat dunia ni kita bersama, dekat akhirat kita berpisah. Ada yang pergi ke syurga, ada yang pergi ke negara na'uzubillah min zalik, na'uzubillah. Semoga yang bersama-sama pada malam ini, saling-salinglah kita tarik menarik, sekiranya kita tergelincir dalam, ya Allah, na'uzubillah, dalam rangka tariklah sahabat kita, tariklah kawan kita, tariklah keluarga kita, supaya kita sama-sama berada dalam syurga. Bagaimana tadi Allah nak pertemukan kembali ayah dan ibu Nabi bersama dengan Nabi di syurga, bagaimana itulah kita juga Allah nak kita bersama-sama di dalam syurga bersama dengan keluarga kita. Jadi sebelum berakhirnya, pada malam ni selalu kita pasang nasyid kan. Selalu saya pasang nasyid. Jadi dah mula-mula dah dengar nasyid. Dah dengar nasyid tentang mari mengenal Nabi. Daripada Khatrul Nada tadi, dah lawa tadi, kalau nak dengar boleh buka balik tentang Nabi. Okey, sekarang ni di akhir ini saya nak bacakan doa supaya kita aminkan sama-sama, supaya kita dapat apa yang kita doakan pada malam ini. Bukan juga saya baca bukan untuk semua, sebenarnya saya baca untuk diri saya sendiri. Okay. Jadi apa sahaja pada malam ini, kekurangan semuanya daripada kelemahan diri saya sendiri. Yang lebih itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Jadi kita tutup dengan doa yang akan saya bacakan ini. Okay, semua tanda tangan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kurniakanlah selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW, penghulu segala Nabi dan Rasul, dan ke atas sekalian keluarga dan sahabat baginda semuanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kerana dia banyak mengurniakan nikmat-nikmatnya dan membalas lebih dari kadar amal yang dibuat. Ya Tuhan kami, Engkau berhak dipuji kerana kemuliaan zat-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Ya Allah,
Sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami pelajari pada malam ini, apa yang telah kami dengari pada malam ini, apa yang kami faham pada malam ini, ke hadrat penghulu kami dan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bertambah kemuliaannya, dan ke hadrat nenek moyang baginda dan para saudara baginda dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Moga-moga bertambah kemuliaan mereka, dan ke hadrat kaum keluarga dan sahabat baginda sekaliannya. Juga kepada arwah sekalian imam-imam mujtahid, ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya, para ahli fiqh dan ahli hadis, para pembaca Al-Quran dan ahli tafsir, para penghulu ahli sufi serta sekalian pengikut mereka yang jujur hinggalah hari kiamat. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Selamatkanlah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah yang tidak berasa takut atau sedih terhadap hal-hal dunia. Ya Allah, kami memohon keampunan dan kesihatan dalam perkara agama, dunia dan akhirat. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta peliharakanlah kami dari azab api neraka. Moga-moga Allah mengurniakan selawat ke atas junjungan Nabi kami dan penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda serta para sahabatnya. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia itu daripada sifat-sifat kekurangan yang disifatkan oleh orang-orang kafir terhadapmu. Dan selamatlah ke atas para rasul dan pujian sebenar bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, betul Kak Jo. Moga-moga semua kita dapat bertemu dalam syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Una, terima kasih. Amin Kak Rozi. Amin ya Allah. Terima kasih semua yang bersama-sama pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa pada minggu depan. Kisah seterusnya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak ramai-ramai lagi untuk turut berserta bersama pada minggu depan. Wabillahi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.